Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan mengajar kamu tajuk Sirah tahun 5. Okey, tahun ni cikgu akan ajar awak. Okey, kita ulang kaji balik. Tahun 6, tahun 4 awak dah belajar. Tajuk yang terakhir adalah hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Jadi kita akan masuk tajuk yang pertama tahun 5 dan kita akan menggunakan buku teks sirah keluaran Yayasan Takmir Pendidikan YTP. Jadi yang mana dah ada buku boleh rujuk buku awak, yang mana belum sampai lagi buku, belum ada buku lagi, awak boleh tengok video ni dan cikgu juga akan bagi rujukan di Google Classroom kelas awak. Jadi tolong rujuk dekat situ. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok tajuk yang pertama untuk tahun 5 adalah jihad. Okey, jihad. Apa yang awak perlu tahu? Apa maksud jihad tu? Awak pernah dengar kata jihad fi sabilillah. Okey, berjuang di jalan Allah kan. Buat apa yang Allah suruh. Itu kata jihad. Tapi kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan jihad. Okey, kita tengok pengertian dia. Okey, kita tengok pengertian dia ada dekat sini. Jihad ialah, jihad bererti. Jadi akan ada soalan, apakah maksud jihad? Jadi jawapan dia dekat sini. Okey, apa? Cuba baca. Jihad bererti mengorbankan seluruh tenaga, harta benda, nyawa dan buah fikiran ke arah perkembangan dan pembangunan agama Islam. Okey, jihad ni dia ada banyak aspek. Pertamanya, mengorbankan seluruh tenaga. Maksudnya kita ni sebagai manusia, kita diberi tangan, diberi kaki, diberi otak, diberi otak lah maksudnya. Untuk awak berfikir, untuk awak membantu orang, mengeluarkan tenaga untuk membantu Islam, agama Islam. Jangan awak menggunakan tenaga awak tu untuk membuat benda yang tak betul. Jadi itu bukan jihad. Jadi kalau awak tengok contoh sekarang kan, banjir, ada banjir berlaku kan. Jadi ramai orang yang tidak dilanda banjir ni datang tolong, bantu dari segi tenaga. Kalau dia tak ada duit untuk diberikan kepada mangsa banjir, dia boleh tolong dengan tenaga dia. Maksudnya tak semestinya menolong ni dengan duit. Banyak aspek yang awak boleh berjihad. Okey, yang pertama adalah mengorbankan seluruh tenaga, harta benda, nyawa dan buah fikiran. Okey, buah fikiran ni yang kita maksudkan dengan idea untuk membangunkan Islam. Okey, buah fikiran ke arah perkembangan dan pembangunan agama Islam. Okey, jadi yang pentingnya adalah jihad ni adalah untuk kejayaan agama Islam. Untuk menjayakan agama Islam. Okey. Yang kedua, pembahagian jihad. Okey, tengok ni, jihad terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah jihad akbar, yang kedua adalah jihad asghar. Okey. Jihad akbar ni dalam bahasa Arab dia akbar, tapi kita translate-nya jihad akbar ni adalah besar. Yang kedua adalah jihad asghar. Asghar ni bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya adalah kecil. Jadi kalau ada soalan tanya, jihad terbahagi kepada 2. Tuliskan atau jelaskan. Awak jawablah. Yang pertama adalah jihad akbar, yang kedua jihad asghar ataupun jihad besar dan jihad kecil. Okey, lepas tu dia pun tanya lagi soalan, apakah contoh jihad akbar? Jadi contoh dia adalah menahan hawa nafsu. Jihad akbar ni awak tak perlu nak pergi jauh. Awak tak perlu nak pergi tolong orang. Yang pertama, jihad yang paling besarnya adalah menahan hawa nafsu. Dekat mana hawa nafsu tu? Hawa nafsu tu ada di dalam diri kita sendiri.
Jadi kalau awak belajar tahun 4 rasanya tafsir, ada surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada bisikan syaitan yang membisikkan di dalam dada manusia. Maksudnya itulah jihad yang pertamanya, ialah awak mesti melawan bisikan syaitan yang menyuruh awak membuat benda yang tak betul tu. Jadi itulah jihad yang terbesar yang awak kena lawan. Jadi itu jihad akbar, contoh jihad akbar. Okey, yang kedua adalah jihad asghar. Jihad kecil adalah mempertahankan Islam. Okey, yang ni awak boleh buat, tapi tengok kemampuan awak. Mempertahankan Islam apa? Banyak mempertahankan Islam, tapi apa yang pentingnya? Yang penting jihad akbar ni di dalam diri awak sendiri ada hawa nafsu. Okey, seterusnya dia tanya, sebab Allah membenarkan orang Islam berperang. Okey, dekat Malaysia ni tak ada perang, tapi kita tengok dekat TV, banyak negara yang kena serang dengan orang kafir kan. Lepas tu Allah pun bagi sebab Allah membenarkan orang Islam berperang. Kenapa kita kena berperang? Bukan saja-saja, mana boleh perang saja-saja. Okey, kenapa nak orang Islam boleh berperang? Kerana mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Yang kedua adalah memelihara dan mempertahankan negara. Sebab kita nak jaga diri kita, jadi kita kena lawan. Memelihara dan mempertahankan negara. Kalau orang nak ambil negara kita, mesti kita lawan, sebab ini adalah negara kita. Okey, yang ketiga adalah memelihara kebenaran dan kesucian dakwah Islam. Kalau orang nak cakap Islam ni agama tak betul, kita kena lawan. Sebab apa? Sebab akidah kita tak kefahaman, kepercayaan kita kepada agama Islam. Agama Islam adalah agama yang benar. Kalau orang nak cakap agama Islam tu salah kita kena lawan. Okey, macam mana lawan tu? Banyak cara. Okey, seterusnya sebab kalau nak lawan kena ada ilmu tau. Jadi kena belajar, cari ilmu banyak-banyak supaya awak boleh melawan mereka yang nak cakap Islam ni tak betul, Islam ni kejam, macam-macam lah benda yang buruk. Okey, jadi yang keempat adalah menentang beberapa pencabulan perjanjian yang telah dimeterai. Ini zaman dahulu lah maksudnya. Antara perjanjian kan, waktu zaman dahulu dia buat perjanjian. Okey, kalau awak ingat tahun 4 sirah banyak kot belajar pasal perjanjian Aqabah. Tak silap cikgu dah belajar kan perjanjian Aqabah macam mana. Okey, seterusnya kita tengok info. Tolong jangan lupa info ni penting juga info. Okey, sebanyak 65 peperangan yang telah berlaku dalam sejarah Islam. 65. Yang ni 27 kali peperangan yang disertai oleh Rasulullah yang digelar sebagai ghuzwah. Okey, ni beza tau. Manakala selebihnya tidak disertai oleh Rasulullah dipanggil Sariyah. Akan ada soalan, apakah beza ghuzwah dengan Sariyah? Okey, ghuzwah adalah peperangan yang disertai oleh Rasulullah. Sariyah adalah peperangan yang tidak disertai oleh Rasulullah. Okey, pasal peperangan untuk tajuk tahun 5 ni kita banyak belajar tentang peperangan yang disertai Rasulullah. Jadi bersiap sedia. Okey, seterusnya muka surat 2. Okey, ni firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak bagi awak lebih faham. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, dan perangilah dan berperanglah dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah. Agama Allah apa? Agama Islam. Maksudnya berperanglah kamu untuk menegakkan agama Allah. Kepada siapa? Berperang dengan orang-orang yang memerangi, orang-orang yang tak percaya agama Islam, orang-orang yang nak memburukkan agama Islam. Dan janganlah kamu menceroboh. Maksudnya jangan kamu memulakan benda tu, memulakan benda yang nak berperang tu.
Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menceroboh. Ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 190. Maksudnya kalau orang nak memerangi kita dan kita mestilah melawan, dan melawan tu kerana menegakkan agama Islam. Dan jangan kita mula dahulu. Okey, seterusnya kita ada info dekat sini info ni benda penting juga ilmu tambahan. Okey, ilmu tambahan. Jihad yang dianjurkan dalam Islam adalah berbeza dengan perjuangan golongan ISIS yang cenderung bersifat ganas. Yang ISIS ni dia jihad tapi ganas. Ekstrim. Ganas ekstrim ni sangat kejam lah. Gemar mengkafirkan orang yang tidak sehaluan dengan mereka, malah menindas golongan lemah. Jihad yang dianjurkan oleh Islam ni lain. Macam tadi contoh jihad besar apa? Melawan hawa nafsu, amar ma'ruf nahi munkar. Apa? Membuat benda yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Okey, seterusnya penghayatan. Ni dah nak habis tajuk dah ni, penghayatan. Okey, yang pertama, Islam adalah agama yang membawa keamanan dan perdamaian. Yang kedua, jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad terbesar. Tadi dah belajar. Yang ketiga, orang yang beriman dan bertakwa yakin terhadap balasan Allah di akhirat kelak. Dia percaya hari akhirat. Ada syurga, ada neraka. Okey, yang keempat, agama Islam tidak tersebar melalui peperangan seperti yang digembar-gemburkan oleh orientalis. Jadi untuk tajuk hari ini berkenaan jihad, ini sahaja yang cikgu boleh terangkan. Jadi akan ada soalan yang akan cikgu berikan. Cikgu minta awak ulang tengok video kalau awak tak faham, dan kalau awak tak faham juga awak boleh komen dekat GC ataupun terus WhatsApp cikgu. Jadi ingat ya, maksud jihad, jihad terbahagi kepada berapa, apa contoh jihad besar, apa contoh jihad kecil, apa beza Ghuzuah dengan Sariyah, berapa perang yang Rasulullah ikuti, kenapa orang Islam dibenarkan berperang, apa lagi. Itu sajalah yang penting. Jadi cikgu harap awak dapat belajar melalui video yang cikgu buat ni. Itu sajalah. Okey, setakat ni dulu daripada Cikgu Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.